Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan belajar berkenaan dengan dua perkara iaitu kuartil dan persentil. Apa dia kuartil? Bagi suatu set data terkumpul dengan bilangan data n, kuartil boleh ditentukan daripada ojiv. Sebelum ini kamu telah belajar dengan kuartil untuk data tidak terkumpul. Jadi hari ini kita akan belajar kuartil bagi data terkumpul. Jadi nilai Q1 ialah kuartil pertama, Q2 median dan Q3 kuartil ketiga ialah nilai-nilai yang sepadan masing-masing dengan kekerapan longgokan n/4, n/2 dan 3n/4. Jadi kita lihat contoh yang pertama. Dengan menggunakan ojiv yang dibina, tentukan kuartil pertama, median dan kuartil ketiga. Jadi langkah-langkah menentukan kuartil. Pertama, jika kamu lihat pada ojiv, nilai n ialah 60. Kekerapan tertinggi yang dilukis pada ojiv ialah 60. Ini bermakna n bagi 4, 60 bagi 4 ialah 15. 60 bagi 2 ialah 30 dan 3 kali 60 bagi 4 ialah 45. Kedua, lukis garis mengufuk pada kekerapan longgokan 15 sehingga bersilang dengan ojiv. Ini akan memberi kamu nilai bagi kuartil pertama. Jadi lukis garis putus-putus pada nilai 15. Bila dia bersilang pada ojiv, lukis garis putus-putus untuk membaca nilai pada paksi mengufuk. Jadi nilai di situ ialah 199.5. Nilai kuantiti garam yang diperoleh ialah nilai kuartil pertama, iaitu 199.5. Okey, jadi bagaimana untuk nilai yang lain? Ulang langkah 2 hingga 4 bagi nilai 30 dan 45 untuk memperolehi nilai kuartil kedua iaitu median dan kuartil ketiga. Jadi pada nilai 30, lukis garis putus-putus sehingga dia bersilang dengan ojiv. Kemudian baca nilai pada paksi mengufuk iaitu 249.5. Itu untuk nilai median. Untuk nilai kuartil ketiga pada nilai 45, lukis garis putus-putus sehingga dia bersilang dengan ojiv. Dan baca nilai pada nilai paksi mengufuk, nilainya ialah 384.5. Itu ialah nilai bagi kuartil ketiga. Jadi ini bermakna dengan menggunakan ojiv, nilai kuartil pertama ialah 199.5 mg. Apa maknanya di sini? Ini bermakna 15 jenis makanan mengandungi kandungan garam kurang dari atau sama dengan 199.5 mg garam. Nilai median 249.5. Apa maknanya di situ? Ini bermakna 30 jenis makanan mengandungi garam kurang daripada atau sama dengan 249.5 mg garam. Kuartil ketiga nilai 284.5. Ini bermakna 45 jenis makanan mengandungi garam kurang daripada atau sama dengan 284.5 mg garam. Jadi itu ialah kuartil. Kuartil membahagi kepada 4 bahagian yang sama banyak untuk kekerapan longgokan. Baik, kita terus kepada yang seterusnya iaitu persentil. Kita dapat menganalisis suatu data besar dengan lebih mudah dan berguna apabila kita membahagikan data tersebut kepada bahagian-bahagian lebih kecil yang dinamakan sebagai persentil. Persentil ialah nilai yang membahagikan satu set data kepada 100 bahagian yang sama dan diwakili dengan huruf P1, P2, P3 dan seterusnya P99. Jadi contoh 8 dari buku teks kamu, ojiv di sebelah menunjukkan skor ujian kecerdasan yang dilakukan oleh calon yang ingin memohon jawatan di sebuah syarikat.
Berdasarkan OJIS tersebut, cari persentil ke-10 iaitu P10, persentil ke-46 iaitu P46. B. Hanya calon yang memperolehi persentil ke-92 dan ke atas akan dipanggil untuk temuduga. Apakah skor minimum yang perlu diperoleh soalan calon untuk layak menerima panggilan temuduga? Dan soalan C. Berapakah peratusan calon yang mendapat skor 57 dan ke bawah? Jadi kita lihat bagaimana kamu dapat jawapan satu persatu. Soalan yang pertama, persentil ke-10. Apa makna persentil ke-10? Ia adalah 10% daripada jumlah kekerapan. Untuk OJIS ini, kalau kamu lihat, nilai kekerapan ialah 50. Jadi di mana 10% dari 10 ialah 5. Jadi pada nilai 5, lukis garis putus-putus sehingga dia memotong OJIS dan baca nilai pada paksi mengufuk. Jadi nilai di situ 46.5 ialah nilai bagi persentil ke-10. Jadi ini bermakna daripada OJIS P10 ialah 46.5. Persentil ke-46 ini bermakna 46% daripada jumlah kekerapan. Jadi 46% kali 50 ialah 23. Jadi pada nilai 23, lukis garis putus-putus sehingga dia memotong OJIS dan baca nilai pada paksi mengufuk. Jadi nilai di situ ialah 63.5. Jadi ini bermakna daripada OJIS nilai persentil ke-46 ialah 63.5. Soalan yang seterusnya, hanya calon yang memperoleh persentil ke-92 dan ke atas akan dipanggil untuk temuduga. Apakah skor minimum yang perlu diperoleh seorang calon untuk layak menerima panggilan temuduga? Jadi persentil ke-92 ialah 92% kali 50 dapat 46. Jadi pada nilai 46, kamu lukis garis putus-putus dan baca nilai pada paksi mengufuk. Jadi jawapan di situ ialah 77. Ini bermakna P92 ialah 77. Oleh itu, hanya calon yang memperoleh skor minimum 77 dalam ujian kecerdasan itu akan dipanggil untuk temuduga. Soalan yang terakhir, berapakah peratusan calon yang mendapat skor 57 dan ke bawah? Jadi sekarang dia tanya skor. Skor ialah nilai pada paksi mengufuk. Jadi pada paksi mengufuk, kamu cari nilai 57. Jadi itu ialah 57. Jadi kamu lukis garis putus-putus dari paksi mengufuk sehingga dia memotong OJIS dan lukis garis putus-putus ke paksi mencancang kekerapan logokan. Baca nilai di situ ialah 15. Jadi dia nak peratus, 15 daripada 50 kali 100 ialah 30%. Jadi ini bermakna 30% daripada calon mendapat skor 57 dan ke bawah. Jadi itu saja saya nak ajar pada hari ini. Sekian, terima kasih.